Dusta yang diharuskan, ada ayat sini. Ketahuilah bahawa berdusta itu haram, melainkan kerana sangat berhajat kepadanya. Di antaranya berdusta di dalam peperangan. Ada cerita tadi. Berdusta kerana mendamaikan orang yang balah, orang yang berkelahi, orang yang bergaduh. Dengan B bergaduh, C ni lah cari jalan lah ke mana nak baik dua orang ni. Dia pun pergi rumah A, B kena salam demo. Janganlah mari gaduh hari ni, dah lagi. Tunggulah lama sikit biar sejuk. Bila sejuk tu boleh baik dengan cara itu. Padahal A tak tahu apa, C ni pergi royak gitu, kau B. Contoh. Pada pergi kat B pula, A kena salam demo. Tadi A dah kena salam, ni B kena salam pula. Jadi nak baik dengan aku dah kali. Waalaikumsalam, jawab dah. Jawab dah. Bila jawab, halo, ajak minum. Jangan selalu minggu depan pula. C ni halo pula. Halo ke A, halo ke B, mari kita jumpa minum air. Ada ke? Salam dah. Tak tanya dah, mu okey salat? Tak tanya, tu malu nak tanya. Dalam artinya boleh baik, boleh baik. Tapi ada juga orang tak boleh hak degil pak ok. Hak degil pak ok memang. 10 kali ke salat aku tak jawab. Ada juga pasal tu, hak pasal nak dengan aku. Pasal apa? Pasal bergaduh tak boleh lebih 3 hari. Kalau lebih 3 hari, dosa. Nak bawa dosa ke akhirat. Dosa hilang persaudaraan, hilanglah syurga. Salah satu daripada dosa yang tidak diampunkan. Yang ketiga, berdusta seorang suami tatkala menyangkal di hadapan isterinya bahawa ada madunya yang lebih kasih kepadanya. Pula ni orang puan tak sedap dengar ni. Minta maaf ni hukum ni. Habis ni pak. Dah pergi rumah hak pertama. Taklah demo duduk rumah hak kedua. Dah pergi hak kedua pula. Tak ada demo duduk rumah hak ketiga. Duduk main lagu tu sama. Duduk nyini. Dak rumah ni macam kali ni pelawak dah. Pelawak. Pelawak begitu atau berdusta gitu untuk mendamaikan antaranya, tidak mengapa. Tidak mengapa. Jangan pula cerita nak bini pak pula. Sorang apa pada dah. Kau ada sini 3. Dan apabila harus berdusta, maka yang lebih baiknya ia memakai kias selewing. Kias atau dipanggil tauriyah. Tauriyah iaitu menyebut perkataan yang ada 2 makna. Ada 2 makna baginya. Satu makna yang hampir dan satu lagi makna yang jauh. Tetapi dikehendaki dengan makna yang jauh itu. Kias kan lah. Okey, salah tadi kias dah tu dah. Kias dah tu. Gitu. Gunalah bahasa orang Melayu kita banyak bahasa apa nama panggil? Bahasa Arab sebut majaz, bahasa majaz. Bahasa kiasan sindiran yang jauh. Yang kedua, binasa lidah kecek banyak ni dengan sebab mengumpat. Mengumpat ni kegemaran sebahagian orang. Kalau duduk setukung, mengumpat lalu. Habis dah nak ngumpat tak lelaki pula. Dah habis dah jiran-jiran ngumpat lelaki, ngumpat tak lelaki pula. Suami dia pula. Abang dia tu, nak mula dah tu. Nak mula dah. Nak ahli neraka lah kata. Iaitu engkau menyebut tentang saudaramu dengan perkataan yang dibencinya. Sekalipun engkau benar, sama ada engkau sebut kekurangan pada dirinya, atau pada akalnya, atau pada perbuatannya, atau pada perkataannya, atau pada kainnya, atau pada lainnya. Banyak atau tu. Firman Allah Ta'ala, wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Surah Al-Hujurat. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Diumpamakan mengumpat ini
makan daging saudaranya yang telah mati, seolah gitu. Dan sabda Nabi SAW, iyyakum wal ghibah fa innal ghibah ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fa yatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Artinya, jauhkanlah dirimu dan takutilah mengumpat, kerana mengumpat itu lebih teruk daripada zina. Ada orang bertanya Rasulullah, bagaimana itu ya Rasulullah? Bagaimana yang lebih teruk? Jawab Rasulullah SAW, seseorang itu kadang-kadang ia berzina dan ia bertaubat, maka Allah Ta'ala menerima taubatnya. Dan sesungguhnya orang yang mengumpat itu tiada diampuni dosanya sehingga diampuni oleh orang yang diumpatkannya. Siapa gitu? Orang yang mengumpat, pasal dia berkait dengan orang lain. Bila berkait dengan orang lain, kena mohon maaf dengan orang yang berkenaan, yang kita umpat tadi. Situlah ada perbincangan ulama, sama ada bila kita nak mohon maaf tu, kita kena royak apa salah kita dengan dia. Itu perbincangan ulama. Sebahagian ulama kata mesti royak. Kalau tak royak, tidak lepas dosa kita dengan dia. Minta dia halalkan, minta dia maafkan. Setengah ulama lain dia kata gini, dia kata lihat situasi. Kalaulah kita beritahu itu menyebabkan bertambah buruk hubungan kita dengan dia, maka memadailah kita mohon maaf saja. Segala perkara yang lepas mohon maaflah. Orang lain ni sebut kosong-kosong. Kosong-kosong ke dia? Tu seri, Allah bola, seri kosong-kosong. Tak ada istilah kosong-kosong. Minta maaf. Tak ada kosong-kosong tu. 02, 03. Istilah baru tu dah. Tak ada dalam hadis kosong-kosong tu. Pandai pula buat gitu. Jadi minta maaf. Mana dua pendapat ulama tadi, dua-duanya betul, dan pilihlah kesesuaian untuk kita sebagai orang yang lemah, orang awam. Mungkin kita pilih yang kedua, iaitu tak bagi tahu apa yang kita upak dia tu, dan kita maaf, kita minta maaf segala perkara yang lepas. Yang akan datang tak tahu lagi. Ngopak pula. Gitu. Mana kena awas, jaga-jaga semua perkara. Tak, kalau dia royak-royak gitu. Dengan dia tidak royak lagu ada tak? Dia tak puas hati lah. Maksudnya yang kita nak tanya ni, ada setengah orang dulu tu, bila dia tahu dia steady. Orang dalam malam ni kan tak steady lah, sebab dia tak royak dengan lagi lah. Mana tengok situasi tadi lah. Kalau rakyat tu menyebabkan mari golok, mari keleweng pula, jadi lebih besar. Tak usah rakyat dulu. Baik dulu, minta maaf dulu. Lama-lama rakyat lah. Lain kali pula, hari raya yang kedua pula. Raya tahun depan pula. Contoh. Kalau orang tu lari daripada dia mesti bersabar. Orang yang mau mohon maaf ni mesti bersabar dengan permohonan dia sampai 3 kali. Bukanlah hari yang sama 3 kali tu. Mohon maaf sampai beberapa kali, sekurang-kurangnya sekurang-kurang sikitnya 3 kali. Hak lebih tu comel. Jadi orang hak tidak menerima maaf tu, dia pula membawa dosa tu ke akhirat. Jadi kita hak mohon maaf ni, insya-Allah Allah Ta'ala memberi keampunan dengan kesungguhan kita tadi. Kalau kita kata kita buat salah, ustaz orang baik. Jadi kalau kita dok kita maaf ustaz tak boleh pula. Ya mudah je bagi orang yang baik. Contoh, tidaklah ustaz ni orang baik. Orang baik, mana contohnya? Kita semua ada masalah belaka. Contohnya gini, bagi orang yang baik, setiap hari memberi maaf kepada semua orang yang bersalah dengan kita. Sebelum kita tidur, ya Allah, aku maaflah semua orang hak ngopak aku, hak ngatur aku, hak macam-macam, aku maaf belaka. Esok hari baru. Tu orang baik. Tak ada masalah dah tu. Ni masalahnya orang sederhana baik. Nak beri maaf pun payah, nak minta maaf pun payah. Insya-Allah. Diharuskan dalam
peristiwa Mi'raj, Nabi SAW telah memandang ke dalam api neraka. Maka tiba-tiba beberapa orang lelaki di dalamnya memakan bangkai. Maka Nabi bersabda, siapa mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka itu adalah orang yang mengumpat manusia. Tetapi walau bagaimanapun, diharuskan mengumpat. Ada 6 tempat. Ni rupanya bohong tadi ada juga. Mengumpat ni ada juga, diharuskan. Ketahuilah bahawa mengumpat itu haram dengan ijma' ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis, melainkan pada 6 tempat diharuskan mengumpat padanya. Lagu mana pula? Yang pertama, orang yang mengadu kepada pemerintah. Mengadu nak dapat keadilan. Pemerintah ni misalnya kalau daerah wakil lah, wakil pemerintah pun dia hakim, qadi dan sebagainya. Maka ia berkata, si anu itu menzaliminya serta menyebut kejahatannya itu. Sebutlah kejahatan, kezaliman dia tu. Kita mengadu kepada mahkamah, misal contoh. Misal contoh, mengumpat suami. Kita mengadu mahkamah, suami saya, ya tuan hakim, tibai saya, piak saya, apa nama tak badan dengan kaki, dak nanuk je, ya sepak 3 kali, piak patah pinggan, contoh tak badan dengan kaki. Jadi mengumpat tu, mengadu tentang tentang keburukan suami tadi. Dibenarkan dalam kes mendapat keadilan dalam mahkamah. Yang kedua, orang yang meminta pertolongan pada menghilangkan maksiat. Boleh. Maka harus baginya berkata, si anu itu mengerjakan maksiat, tolongkanlah daku pada menghilangkannya. Dan ia menyebut nama maksiat itu. Itu tak apa. Itu kira mengumpat. Orang rumah sebelah, taman sebelah tu, taman perumahan sebelah, nampak orang yang gini masuk. Berapa malam dah nampak? Dah nikah lagi tu. Set tino 2-3 orang duk pergi. Balik-balik pukul 1 pagi. 2 pagi. Ngopak ke mana pula? Kalau kita kata, ngopak ni, ngita ni. Ada. Untuk dapat keadilan, untuk dapat mencegah maksiat tu berleluasa, maka boleh. Maka hak ni tak ada masalah. Orang tahu belakang. Dah. Tapi ada juga orang buat ngopak. Ada orang yang lagu tu. Hak faham lagu tu. Dia faham setakat tu. Tak boleh ngopak. Padahal nak cegah maksiat daripada berleluasa. Tu contoh lagu tu. Contoh lain lagi ada lagi. Yang ketiga, orang yang meminta fatwa, meminta hukum. Apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan seperti si isteri berkata, suami saya seorang yang kikir. Kikir ni kedekut lah. Tidak memberi nafkah yang memadai kepadaku. Maka adakah harus aku mengambil dari hartanya sebahagian yang memadai bagiku? Ni. Bagaimana Hindun menceritakan keburukan Abu Sufyan ketika dia telah Islam. Hindun ni masuk Islam akhirnya, walaupun dia jahat sebelum Islam. Dan Abu Sufyan ni ketua kepala pengak melawan Islam. Tapi bila masuk Islam baru tahu cerita. Hindun mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, Abu Sufyan ni kedekut. Orangnya dia banyak piti tapi kedekut. Jadi nafkah makan menu tak cukup. Jadi aku ambil dah pakai seluar dia dalam jubah dia, nak mencukupkan keperluan keluarga. Boleh kau tak? Kena potong tangan kau tak? Contoh. Jadi peristiwa itu berlaku. Jadi Nabi membenarkannya, tak ada masalah dan boleh. Jadi perkara peristiwa itu telah berlaku di zaman Rasulullah sebagai contoh. Yang keempat, yang menakutkan orang Islam daripada kejahatan orang yang lain, seperti ia berkata, perempuan itu jahat kelakuannya, maka engkau jangan berkahwin dengan dia, dan ia menyebut nama kejahatan itu. Contoh gitu. Cerita buat orang jahat, mu jangan sayang dengan dia tu, jahat tu. Kalau mu sayang dia, tak lama mu nagih hetek. Contoh kalau jahat zaman dulu ni nagih. Tak. Kan ada buat ADKK ke apa nama? Dah ada.
budak-budak umur 10 tahun ke mana. Dah tu. Ngiduk gen. Allahu akbar. Kecek buka sir dah ngiduk ni apa nama ni. Dah mabuk. Besuk kita ni. Yang atas dalam WhatsApp kita. Masya-Allah. Kuat di antara daerah Sohu juga dah. Bahagian ni. Ngiduk gen ni. Kena kawal dia anak-anak cucu kita. Kena kawal pergaulan. Dah, kalau kampung ke mana? Bebas pergaulan. Kalau di perumahan tu ada setengahnya balik sekolah tahan dah di rumah. Dah tobik dah. Setengah-setengah gitu. Setengah-setengah kalau kampung orang mandi sungai lagi tak balik ni sungai lagi kau. Yang tebal tu dengan boyo ada. Kalau besuk pun naik boyo, Allah Akbar. Boyo belakang lah ni. Yang kelima, seseorang yang masyhur dengan nama kecelaan yang ada padanya seperti yang capek, yang arosh. Mana ia terkenal dengan nama tu. Dah nak pergi jumpa siapa Nak pergi jumpa Pak Mak. Pak Mak apa? Pak Mak Kecok. Pak Mak Kecok. Kalau tak sebut Kecok, orang tak kenal. Tu kira ngopak juga. Mana diharuskan ketika tu. Kecok tu makna buruk lah deh. Kalau pami madu tu bagus. Tu nama comel. Ni kecok ni tu kira ngopak. Tapi dia haruskan gitu. Yang keenam, seseorang itu menzahirkan kejahatannya, maka harus disebutkan kejahatannya, dizahirkannya itu. Tu. Mana orang yang jahat bila melakukan kejahatan itu secara sembunyi, maka dia ada iman. Dia malu lagi dengan manusia. Malu dengan manusia itu tingkat mula-mula untuk malu pada Allah Ta'ala. Bila seseorang itu melakukan kejahatan secara terang-terangan, maka sifat malu kepada manusia, apalagi malu pada Allah Ta'ala, tak ada lagi pada diri dia. Maka ketika itu boleh sebut kejahatan dia itu secara terang-terangan. Mana tidak jadi ngopak. Ubat yang untuk mencegah lidah daripada mengopak ni, lagu mana ubat dia? Di antaranya ialah ketahuilah bahawa ubat bagi menegahkan mengumpat itu, engkau berfikir pada janji seksa yang datang daripada Nabi SAW, seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat itu kepada suratan amalan orang yang diumpatkannya. Maka tilikkanlah tentang sedikitnya kebajikan engkau dan banyaknya umpatan engkau, kemudian tilikkan pula kecelaan engkau. Maka membimbangilah dirimu sendiri itu terlebih baik daripada membimbangi diri orang lain. Ingat situ. Ingat yang sabda Nabi menceritakan tentang kita ngumpat orang, maka segala pahala kita wikot kata. Wikot orang kita umpat tu. Dah lama kelamaan duk ngumpat hari-hari, nya habis pahala tu. Bila habis pahala, dosa orang tu pula kita wikut. Bawa kita pula. Mana kalau kita ingat begitu, sayanglah pahala kita, bukan? Kau tak sayang? Kadang pun kau tak nampak juga, tak tahu ada pahala ke tak ada. Jangan fikir gitu. Fikir segala perkara yang kita buat itu dengan izin Allah Ta'ala adalah pahalanya. Dan jika padamu itu ada dosa yang kecil, maka ketahuilah bahawa mudarat dosa kecilmu itu atas dirimu adalah lebih banyak mudaratnya daripada dosa besar orang lain. Dan jika tiada ada pada engkau kecelaan, maka ketahuilah bahawa kejahilanmu dengan kecelaan dirimu itu adalah sebesar-besar kecelaan. Kerana siapakah daripada manusia yang sunyi daripada kecelaan? Kemudian jika engkau sunyi daripada kecelaan, maka engkau hendaklah bersyukur pada Allah Ta'ala, kerana ganti perkara lain bagi mengumpat orang itu, kerana mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Tu. Di antara dosa lidah yang lain ada lagi. Nanti kita sambung dosa mana buruk
buruk kalam ni banyak lagi. Berbantah-bantahan sebagai contoh, apa nama memuji-muji cara berlebihan yang tidak kena pada tempat, melawak berseluruh yang tidak kena pada tempat. Itu juga menyebabkan dia panggil syarul kalam, buruk percakapan ataupun rakus dalam berkata-kata.